jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Awal yang masyhur bagi kita adalah bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah semestinya ada kelebihan yang akan dapat kelebihan bagi orang yang mengambil kelebihan. Saya bilang boleh ya, akan ada dapat kelebihan bagi orang yang mengambil kelebihan tersebut. Ramadan sebagai contoh, kalaulah orang itu contoh dia puasa, dia dapat pahala puasa macam orang lain puasa, dia tidaklah kata ada lebih sangat berbanding orang lain, dia dapat macam orang puasa, dan dia pun dapat kelebihan masuk dalam bulan Ramadan. Allah hapuskan dosa. Ada kelebihan sebab kelebihan Ramadan. Tapi kalau masuk Rabiul Awal, kita tak masa apa dengan Rabiul Awal, kita pun tak ada ingat tentang inilah bulan yang mungkin semua orang akan cerita tentang Nabi, kita pun tak buat tayang, maka tak dapat apa lah. Tak dapat. Jadi dengan sebab itu kita ambillah kelebihan yang disebut dalam hadis, dalam Quran, dan kita pun nak tengok apa benda yang kita boleh buat dalam bulan Rabiul Awal yang boleh mengangkat kelebihan kita, insya-Allah. Dikatakan ittaqillaha haitsu kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Buatlah baik, takutlah pada Allah di mana-mana saja, bila-bila saja. Tak kira lah bulan apa pun. Tak kira. Di mana-mana saja. Cuma mesti ada tempat yang kalau kita buat baik, dekat situ dapat lebih. Ada tak? Ada. Contoh, maka terbuka rumah ada lebih. Contohnya kata Imam Ibn Kathir, apabila disebut bulan Rajab, apabila disebut bulan 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dikatakan bahawa siapa yang buat dosa dalam bulan tersebut lebih besar dosa daripada buat dalam bulan-bulan yang lain. Maka ada ulama menyebut begitu juga bulan Ramadan. Kalau kita buat dosa dalam bulan Ramadan, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Dosa yang kita buat dekat tanah haram tak sama dengan dosa kita buat dekat tanah Putrajaya. Dosa yang kita buat dalam masjid tak sama dengan dosa kita buat dekat tempat luar. Mesti ada kedudukan di sisi Allah SWT. Jadi hari ini kita cerita sikit yang mana Allah tentukan dalam setahun ada bulan-bulan yang dinamakan dengan bulan. Kata Imam As-Sakhawi, dia pun ada karang kitab berkenaan dengan nama-nama bulan. Disebut nama tu mungkin ada sebab pengaruh orang Arab. Orang Arab tengok bulan tu Ramadan, contohnya Ramadan panas, panas al-harb Ramadan, maka disebut dengan Ramadan sebagai contoh. Maka ada nama-nama tertentu bulan itu diambil kerana keadaan ketika itu. Maka waktu itulah ada sebagai ulama yang menggunakan, contohnya As-Sakhawi, kitabnya Al-Mashhur fi Asma'il Ayyam wa Syuhur. Kitab menceritakan tentang nama-nama bulan, dia kaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Mungkin itulah dinamakan dengan bulan itu. Kalau dia nak kata Dzulqa'dah, contohnya dikatakan Qa'dah, orang duduk Qa'dah. Dzulqa'dah ni duduk di mana? Orang Mekah duduk dekat kampung mereka di mana di Mekah? Sebab sedang menanti orang buat haji. Orang Arab ni dia sambut tetamu ni, contoh dia lain macam. Dia sambut tetamu ni lain macam. Saya nak main sendiri, contohlah. Saya nak main sendiri. Dia baru letak parkir khas. Saya tengok parkir khas, tapi untuk semua saya tak tahu, contoh. Okay. Tapi biasanya dia letak sebab apa? Oh, tetamu main, dengan kemuliaan. Orang Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, Mekah ni dia punya layan orang Mekah. Kaabah. Dia punya sayang Kaabah, dia punya respect ke Kaabah. Sampai siapa yang main ni punya berebut-rebut nak jamu orang minum air. Tambah-tambah air zam. Sebahagian riwayat kata dia akan letak satu macam, semua orang macam ada benda khas. Benda khas tu macam tangga kecil. Dia buat letak macam tangga kecil, lebih kurang macam ni lah contoh kita ada. Dia buat tangga kecil, bagi tinggi sikit. Orang buat haji, orang buat tawaf, naik unta, dia akan jamu orang minum air zam-zam. Dia punya seronoknya kehadiran ramai orang datang ke tanah suci Mekah. Itu yang cerita tak payah Abraham
Kerana apa? Kerana kenapa tempat ni orang semua pakai suka ni? Tempat aku ni tak famous, follower tak ramai. Tempat ni lagi banyak follower ni, tak berhenti dia, tak viral kita tempat dia. Jadi dia nak kena cari sesuatu tu yang kita cerita tentang serangan Abraha. Jadi kita nak cerita sikit serangan Abraha sebab nak kaitkan apa yang seronoknya tentang Rabiul Awwal. Jadi tuan ada bulan Muharram, bulan Hijjah, bulan haji. Ada yang sebut bulan Muharram. Kenapa dinamakan bulan Muharram? Sesuatu yang dihormati. Bulan yang tak ada perang, bulan yang tak ada pergaduhan, 3 bulan tak bergaduh. Datanglah bulan Safar. Ada yang katakan Safar itu safra, kekuning-kuningan. Ada yang kata Safar itu sifat kosong, clear daripada dosa. Dan 3 bulan tak bergaduh, 3 bulan tak bergaduh, buat haji lagi. Maka waktu itu adalah bulan yang penuh dengan kosongnya jiwa-jiwa daripada dosa. Ini nama-nama yang disebut. Maka apakah dimaksudkan dengan bulan Rabiul Awwal? Ada sebagian menyebut Rabi'. Rabi' itu adalah gambaran macam robot, 1/4. Kalau setahun itu nisfu. Sebahagian sebab apa? Suku daripada setahun. Suku awal daripada setahun. Rabi'ul Awwal ada maksud. Ada yang mengatakan dia bermaksud irtiba'. Irtiba' ini bermaksud sesuatu yang tinggal di tempat daerah tertentu. Ada yang mengatakan Rabi' itu adalah bulan musim bunga. Musim bunga. Dan kita tak ada 4 season. Digambarkan musim bunga penuh dengan keharuman. Maka ada yang mengaitkan keharuman yang datang adalah keharuman dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita tengok nama-nama bulan ini, kita boleh tengok rupanya ada kelebihan. Bulan-bulan itu dinamakan dengan sebab peristiwa tertentu. Jadi apa yang membuatkan kita seronok? Bukan kita nak cerita tentang nama bulan itu. Kita nak cerita tentang kita nak masuk bulan yang diraihkan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita bulan ini. Seronok tak seronok? Perlu tak seronok? Dalam Quran kata laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Laqad manna Allah, telah menjadi nikmat Allah bagi kat kita ni nikmat. Nikmat Allah datangkan seorang rasul kepada kamu. Seorang rasul kepada kamu yang baca ayat kepada kita. Kalau kita tak ada rasul, tuan-tuan, berapa gap setiap zaman? Berapa gap? Zaman Nabi Musa 3,000 tahun sebagian ulama kata, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 600 tahun. Gap dia 600 tahun. 600 tahun berapa banyak kesesatan berlaku? Betul tak betul? Berapa banyak kesesatan yang berlaku? Sebab itu kalau orang baca tentang ilmu tentang agama, fiqh tentang agama, bab-bab agama adian, orang mengaji bab adian, perbezaan perbandingan agama, sebahagian menyebut sebab itulah apa yang dijaga dalam agama pada hari ini sangat penting daripada perkara-perkara bid'ah. Penting tuan. Bid'ah ni kadang-kadang orang sebut dianggap macam biasa tadi, itu kecil saja, itu benda-benda perbezaan biasa. Tetapi apa yang berlaku dalam bid'ah bangsa Kristian, agama Nasrani, apa yang berlaku dalam bid'ah bangsa Yahudi, dia create. Alhamdulillah, kita ni Allah tentukan satu kitab yang kekal sampai bila-bila, tak berubah daripada dulu sampai hari ini. Mainlah kitab-kitab lain berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Satu Quran yang mana saya sebut banyak kali, tak ada satu kitab dalam dunia ini sama seperti Quran. Tak ada disampaikan secara mutawatir. Tak ada orang hafal kitab agama lain macam orang hafal Quran. Tak ada. Mutawatiran bermaksud ramai orang menghafal. Sebelum daripada 6 orang tukang tulis, Abdullah bin Sa'ad, Utsman, Ali, Muawiyah bin Abi Sufyan, Zaid bin Thabit tulis Quran ni. Dia ada 44 orang melakukan tulis Quran. Semua orang hafal. Mutawatiran maksudnya bukan seorang-seorang hafal, ramai-ramai hafal. Sebab itu kebimbangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bila nak suruh tulis Quran, kerana dalam perang Yamamah sebahagian riwayat kata 700 hafiz Quran meninggal. Turun Quran kekal lagi, bermaksud zaman itu 700 hafiz Quran. Ramailah. Jadi satu kitab yang kekal, banyak-banyak kitab lain dah habis, dah pupus dah, tak ada. Orang yang cabar Quran, orang yang attack Quran, musuh-musuh Quran, Musailamatul Kadzdzab buat Quran, hilanglah semua tokoh-tokoh tu. Even kalau tuan-tuan ingat, dalam 10-20 tahun sudah kita baru kena internet.
Kita baru kena internet tahu. Waktu tu kita ni password pun bapak jaga, anak tak boleh buka. Sekarang ni password anak jaga, bapak tak boleh buka. Ya, dulu zaman tu. Waktu tu dah ada dah. Kita tanya dekat US, ada orang tipu kita dengan surah Muslimin, surah Al-Afdal, surah Al-Hayat, surah optik. Kata ingat tak tahu, saya waktu sekolah mendengar orang pekat viral kata jangan percaya dengan ayat Quran. Mana pergi surah-surah tu? Mana pergi? 10 tahun pun tak kekal. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat bahasa lain dah berubah ejaan. Kita kena ada DVP, kena jaga kita punya ejaan. Cangkul pun dah berubah jadi cangkul ejaan dah. Betul tak? Dulu CH betul. Kan tukar-tukar Quran tak ubah. Alhamdulillah ketawatiran dijaga pula oleh para ulama. Kita jaga betul-betul. Hadis Sahih Bukhari itu tentulah dia. Itulah dia. Hadis Sahih Muslim itulah dia. Ada para ulama menjaga daripada benda-benda tersesat, akhirnya terjaga rapi. Dikatakan sawadul a'zam. Mustahil umatku tajtami ummati 'ala dhalal. Mustahil majoriti ulama berpangkat untuk menipu kita. Mustahil. Kalau semua ulama silap, boleh jadi manusia. Semua ulama silap boleh jadi. Ini tersilap, ulama dilawan dari tak betul. Tapi mustahil semua ulama berpangkat untuk sepakat. Macam mana nak tipu orang Malaysia? Itu tuan-tuan dia ada kaedah ni. Dan sebab itu tuan-tuan bukan main fatwa bukan main. Fatwa tu ada sebab. Dulu fatwa, seorang bagi fatwa cukup dah. Imam Nawawi, fatwa Imam Nawawi. Saya tak masalah sebab dia imam besar. Sekarang kita tak ada mujtahid mutlak macam tu, tak ada macam tu. Maka kita ada kolektif. Mai dapatkan untuk guru ni daripada pondok ni seorang, untuk guru daripada pondok ni seorang, ustaz ni daripada negara ni seorang, ini balik PhD ni seorang, ini pakar ini hadis seorang, ini pakar usul ni seorang, gabung keluar fatwa. Dipanggil fatwa kolektif. Majmua. Mustahil mereka ni pakat. Kalau seorang nak tipu gagah, tapi ramai-ramai berpakat nak tipu ni macam alhamdulillah kekal sampai hari ini. Berbanding agama lain macam-macam. Jadi alhamdulillah bila sampai kepada kita tuan-tuan, Al-Quran sampai kepada kita agama yang ada hari ini. Kita tengok ada beza yang relatif tu daripada zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Bila sampai zaman Nabi Muhammad, macam-macam perkara berlaku daripada agama Nabi Isa. Mai kepada kita zaman Nabi Muhammad, berkat Allah telah menjadikan satu kitab yang bersifat mukjizat hissi, mukjizat ma'nawi, sesuai sampai hari akhirat. Kalau mukjizat hissi nampak, fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin, tongkat Nabi Musa lawan ketika itu. Sebagai ulama agama, Bani Israel ini tak cerdik. Dia kena bagi satu mukjizat nampak depan mata. Nampak. Bagi tongkat, wa alanna lahul hadid, melenturkan besi. Nabi Daud AS kena bagi mukjizat nampak. Tapi Nabi Muhammad SAW mukjizat hissi pun Allah bagi, mukjizat maknawi pun Allah bagi. Sampai yaumul qiyamah. Maknawi bermaksud kita kena fikir. Orang debate pasal Quran, orang debate sampai bila-bila pun orang berbincang mukjizat Nabi yang berkekalan. Jadi berkatnya Nabi SAW, laqad manallah, jadi nikmat untuk kita kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Seronok, senang dan seronok. Maka kita hari ini nak masuk Rabiul Awal, kita seronok walaupun adalah bincang tentang siapa orang muda yang sambut Rabiul Awal. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi ke, raja nama apa, ada yang kata Abu Sa'id Al-Muzaffar, ada kata Raja Al-Quri, ada kata mereka itu muda yang mula memperkenalkan. Ada perbincangan ulama tentang kegembiraan dengan kehadiran Maulidur Rasul. Memang ada perbincangan ulama yang tak setuju, yang mengatakan tidak pernah diraihkan oleh zaman salafus salih. Orang yang paling sayang kepada Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi mereka tidak meraihkan Maulidur Rasul. Ini perkataan biasa kita dengar kata. Tetapi bagaimana pula beberapa ratus tahun kemudian ada raikan perkara ini. Maka ulama pun ada yang menyebut kata tak boleh kita meraihkan kerana orang paling sayang kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak menyambutnya. Kita tak pernah nafikan tuan-tuan. Tak pernah nafikan bahawa para sahabat Nabi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tak pernah sambut Maulidur Rasul. Kita tak pernah nafikan. Kita respect pandangan ini. Alhamdulillah. Itulah
Itulah perkembangan. Itulah perkembangannya ukhul fikriyah agama. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi tuan-tuan jangan bagi. Bab sayang kepada Nabi kita tak boleh lawan. Tak boleh lawan, itu tidak lawan. Lau kana khairan lasabaquna. Kalau benda itu baik kami buat dulu. Betul? Ini istilah bagi sahabat Nabi. Kalau benda itu baik, nescaya sahabat Nabi buat dulu. Sahabat Nabi ini special tuan-tuan. Abu Zur'ah kata ada 124 macam-macam riwayat berapa ramai orang sahabat Nabi. Ada yang kata sahabat Nabi ini orang yang ada 100,000, ada kata 110,000, macam-macam. Siapa itu sahabat Nabi? Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'min bih. Siapa yang tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi Muhammad, lalu thumma mata alaih, kemudian mati dalam keadaan beriman, orang itu adalah sahabat Nabi. Dia kena tengok Nabi. Ada kelebihan. Kelebihan tengok Nabi. Ibn Hajar Asqalani kata kelebihan tengok Nabi. Ibn Katsir kata kelebihan tengok Nabi. Kenapa kelebihan tengok Nabi? Kerana ada sahabat Nabi dia beriman dengan Nabi Muhammad, contohnya selepas Nabi wafat dia bukan sahabat Nabi. Atau bukan? Ada sahabat Nabi dia jumpa Nabi, Nabi wafat, dia jumpa Nabi, dia beriman dengan Nabi. Bila dia mati dia murtad, maka dia bukan sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi dia jumpa Nabi, dia tak beriman, kemudian beriman selepas Nabi wafat, dia bukan sahabat Nabi. Contohlah, dia duduk dengan Nabi. Waktu Nabi hidup dia tak beriman, Nabi dah wafat baru dia beriman, dia bukan sahabat Nabi. Ada orang dia beriman zaman Nabi hidup, tapi bila dia on the way nak jumpa Nabi, sampai-sampai Nabi dah wafat. Contoh orang mengaji tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan dia duduk kat Yaman. Dia bukan sahabat, dia tabi'in, tapi dia beriman zaman Nabi. On the way dia main, on the way. Sampai-sampai Nabi dah tak ada. Dia bukan sahabat, dia tak pernah tengok Nabi. Kalau dia duduk hujung ceramah Nabi atas dataran Saf contohnya, Hujjatul Wada', ramai orang sahabat Nabi baca khutbah, dia duduk hujung belakang. Dia pun main dengan ceramah tu macam kita lah. Ada kopi kadang-kadang lah, contoh. Dia pun lalu je contoh, nak main toilet. Saya ada ceramah, dia lalu dia tengok kita, contoh lah kan. Dia adalah sahabat saya. Jadi sahabat Nabi duduk kat belakang, lahzatan, satu saat tengok muka Nabi, nampak Nabi, beriman, mati dalam keadaan beriman dengan Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Raja Najasyi, dia bukan sahabat Nabi walaupun orang sebut dia mati dalam keadaan beriman. Wais, dia ada satu istilah bagi Muhadrami, istilah untuk orang yang dia hidup zaman Nabi tapi dia tak beriman sebab dia tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawlani, ada seorang lagi, Khawlani, dia tak pernah jumpa Nabi tapi dia jumpa jenazah Nabi. Maksudnya hari kewafatan Nabi dia ada. Dia sahabat tak? Diriwayatkan dia bukan sahabat walaupun dia tengok tapi Nabi dah wafat. Ini istilah-istilah menunjukkan kelebihan mata-mata yang Allah muliakan dalam dunia. Kelebihan. Tuan-tuan jangan main-main. Bila sebut sahabat dia level lain, kita boleh cerita tentang benda-benda biasa. Kalau kita katakan, contohkan siapa amalkan orang ni, Ustaz Ashraf. Tuan-tuan boleh kata siapa dia? Siapa amalkan benda ni? Contohnya untuk imam masjid tu amalkan, punya orang baik, tapi tak sama dengan ini dia amalkan oleh sahabat. Dia lain. Level dia tu lain. Umar Abdul Aziz ranking bawah, tabi'in bawah. Dia orang sebut hampir sepakat para ulama mengatakan inilah antara yang disebut oleh dalam hadis Nabi, setiap 100 tahun akan ada mujaddid. Nabi kata setiap 100 tahun akan ada mujaddid, pembaharu agama. Akan ada. Agama ni kena ada orang macam tu. Dan ada ulama gariskan, okey, mungkin 100 tahun ni orang ni, mungkin 100 tahun ni orang ni, imam ni, tokoh ni. Tapi khilaf. Tapi bila cerita tentang Umar Abdul Aziz, hampir sepakat ramai orang kata dia mungkin 100 tahun yang pertama tu Umar Abdul Aziz. Tapi nak banding dia dengan sahabat Nabi yang dipandang rendah kedudukan, contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia orang baik, penulis Quran, tapi dia dianggap buruk dalam sebagian sirah kerana isu tentang macam mana peralihan kuasa dia dengan Ali bin Abi Thalib. Kalau tuan-tuan perasan kan, dia lahir, dia nanti anak dia Yazid bin Muawiyah jadi khalifah. Start itulah datang sistem monarki dan macam-macam lah. Ada macam-macam orang kata kat dia. Padahal dia tulis Quran, dia bukan buruk. Imam Ibn Abdul Bar, apa lagi? Ramai tokoh-tokoh ulama menyebut nak banding mereka itu Umar Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Umar Abdul Aziz bin debu saja dekat bulu hidung Muawiyah bin Abi Sufyan. Hebat. Iman. Sebab dalam Quran sebut tentang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi kita pun, mereka mesti mencintai Nabi. Jadi bila mereka tidak buat, adakah benda itu kita kena buat? Itu jadi persoalan. Maka para ulama pun berbahas, bukan kecil-kecil lah benda ni, sebab benda ni melibatkan majoriti ulama berbincang. Jadi apalah sangat saya yang tak ada apa-apa ni berbanding banyak fatwa, banyak lajnah daimah, banyak lajnah dakwah, lajnah fatwa berbincang dan mengeluarkan istinbat. Maka ada fatwa-fatwa yang kata tak perlu. Contohnya memang tak dinafikan lajnah daimah, contohnya dekat Arab Saudi. Para ulama Arab Saudi dia tidak masih setuju untuk dirayakan. Kita tak nafikan. Contoh dia kata apa? Contoh kan? Contoh. Orang pergi tauliah tanya, Ustaz Ashraf. Contoh lah. Yang penemu juga. Dia tanya dalam tauliah. Ustaz Ashraf, antara fatwa Selangor, dia kata, dengan fatwa KL. Contoh dia tanya kita. Ustaz Ashraf nak ikut mana? Kebetulan kita ambil tauliah dekat Negeri Sembilan. Nak jawab mana? Nak jawab macam mana? Kita nak ikut siapa? Kita nak jawab macam mana? Tak apa, negeri Selangor KL ni dekat sangat. Contoh lah. Ustaz Ashraf saya nak tanya, ni ada fatwa Mu'alih ni dengan fatwa Selangor, Ustaz Ashraf ni ikut mana? Ada bang kita nak jawab apa? Dia kata kalau kita tahu dekat Negeri Sembilan, jawab Selangor. Selangor nanti no. Tapi kalau kita ikut logik, kalau saya nak jawab, saya jawab. Siapalah saya nak bandingkan ahli majlis fatwa? Dua-dua tu ada pandangan yang mereka jauh lagi ilmu daripada kita. Jadi saya apa? Dua-dua ahli majlis fatwa. Siapalah kita? Dia ada pandangan. Begitu juga bila kita kata ada fatwa daripada Saudi tak setuju. Fatwa daripada Lebanon, ada majma' iftar, fatwa dari iftar Mesir, fatwa Jordan, lajnah jumhur dunia, fatwa daripada Palestin, berbincang isu ini. Contohnya al-hukmu la yuhtaju bitarki. Hukum ini tidak bergantung kepada sesuatu yang telah ditinggalkan. Maksudnya apabila amalan itu tak dibuat, maka tak keluarlah hukum. Betul? Apabila perkara itu tak dibuat, ditinggalkan oleh sahabat Nabi, tak keluarlah hukum kata boleh tak boleh. Melainkan kena tengok adakah perbuatan itu perbuatan yang tak betul atau tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Kalau dalam Maulid Rasul ada percampuran lelaki dan perempuan, okey, memang confirm tak boleh. Kalau dalam Maulid Rasul ada cerita-cerita palsu, betul tak boleh. Kalau dalam Maulid Rasul ada perkara-perkara yang diharamkan, memang setuju, kita sepakat, kata tak boleh. Tapi kalau dalam Maulid Rasul ada ceramah macam malam ni, ada perbincangan tentang sirah anak-anak kita diperkenalkan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak menyatakan sesuatu yang salah. Jadi tuan-tuan tak perlu fikir, sebab memang ada keragaman fatwa. Dan tuan-tuan jangan kata ustaz pening kami ni, ustaz tu kata ni, ustaz tu kata ni. Jangan pening. Khilaf ni daripada dulu sampai hari ni, sampai yaumul qiyamah dah kata. Cuma ada orang cakap dulu tak macam ni ustaz, dulu senang kan, hari serabut banyak ustaz cakap tu yang cakap ni. Dulu lah, macam ada orang cakap betul tak sekarang? Tuan-tuan, daripada sekolah betul ada khilaf. Jadi, daripada haji muda dan kau muda tu tua. Bila yang tak ada khilafnya? Khilafnya ada daripada dulu sampai yang qiyamah. Yang kita kena ajar bukanlah tidak ada khilaf, yang kita kena ajar adalah macam mana nak meraihkan perbezaan pandangan. Itu satu benda yang sangat baik untuk kita, insyaAllah. Jadi Al-Quran menyatakan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, dalam surah Yunus ayat 58. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurniaan Allah SWT dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Tuan-tuan dapat nikmat, ada seorang lelaki datang pakai baju dia lusuk. Tak cantik lah, tak segar. Nabi tanya kan, hal ini kalau ada kambing, ada kambing tak? Ada tak lembu ke macam tu lah, macam unta ada tak? Bermaksud Nabi nak tahu ini ada duit tak ada duit, ada bisnes tak ada bisnes. Dia kata apa ada kambing, ada unta, maksudnya dia ni ada duit.
Tapi kenapa pakai fikih dia? Kenapa kau pakai baju tak macam kedudukan kau? Kita nak mengaji hukum, kita wala tamshifil ardi marha. Jangan pakai pakaian yang nampak sombong. Betul? Ada pakaian khuyala, pakaian yang menampakkan kesombongan. Itu dilarang oleh Nabi. Betul? Tapi dalam bab ni, Nabi kata, kenapa engkau tak pakai pakaian sesuai dengan kedudukan kau? Maka kita berbincang tentang ayat Quran yang lain. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada nikmat Allah yang kadang-kadang kita kena tunjuk, alhamdulillah Allah bagi makan banyak ni, anak-anak kita makan kepada. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami menyebut, kenapa? Apa hikmah dia? Dia menyebut takut-takut orang miskin, orang fuqara tidak kenal siapa aku nak minta zakat. Sebab nampak macam gaya semua macam gelandangan jago nama-nama. Ada hikmah. Ada hikmah. Jadi bukanlah nak menunjukkan sehingga kita nampak sombong, merendahkan orang lain, tidak. Tapi sesuai. Tuan-tuan dapat gaji banyak ni, tuan-tuan nak pakai baju dengan sederhana, dengan sesuai dengan gaji tuan-tuan. Itu antara tanda menunjukkan atharun ni'mah, kesan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Jadi bila sebut dengan keadaan kegembiraan itu, apatah lagi kita nak sebut kegembiraan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita seronok dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita cerita tentang peristiwa dalam bulan Rabiul Awal. Sebab Nabi ni juga banyak sebab kelebihan. Nabi-nabi ni fadl ala al-anbiya. Nabi-nabi ni ramai. Tapi Nabi Muhammad dilebihkan di atas nabi-nabi yang lain. Aku dilebihkan di atas nabi-nabi. Akidah kita sama. Ibrahim, Ishaq, Yaqub sama. La yufarriqu baina ahadin. Kita tak pernah bezakan nabi-nabi itu status. Semua sama, akidah yang sama. Semua membawa kaedah yang sama, la ilaha illallah. Semua kaedah yang sama. Akidah yang sama. Tapi ada lebih-lebih. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada nabi-nabi Allah angkat darjat sikit. Ada nabi-nabi Allah rendahkan sedikit berbanding nabi-nabi yang lain. Ada rasul ulul azm. Betul? Siapa yang sebut? Bukan saya yang sebut, Quran sebut. Maka ulama pun letakkan siapa-siapa rasul ulul azmi tersebut. Maksud ada rasul yang lain sebut. Ada kedudukan orang bincang lepas Nabi Muhammad siapa? Nabi Musa atau Nabi Ibrahim? Bincang. Bermaksud bukanlah kata Nabi Harun tak special. Tidak, ada special. Tapi ada lebih di atas kelebihan. Kalau kita bincang bahas syafaat. Tuan-tuan baca hadis tentang syafaat. Subhanallah. Hadis tentang syafaat ni kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan pada kita pada mahsyar kita bangkit. Nabi orang pertama yang bangkit daripada padang mahsyar. Dalam padang pasir warna putih. Bila kita bangkit, tuan-tuan, suasana jadi hampir. Suasana jadi macam-macam. Semua pakat lari tak tahu nak pergi ke mana. Semua tak tahu nak settle masalah. Semua pakat merisau tentang diri masing-masing. Maka waktu itu orang berlari. Lari orang bertemu dengan Nabi-Nabi. Ada yang berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ada yang jumpa Nabi Musa sebab kalimullah. Nabi Musa pun menyebut tentang nafsi. Tentang diriku, aku pun tak tahu macam mana aku nak jawab dengan Allah. Tolong jumpa dengan Khalilullah Nabi Ibrahim AS. Mungkin dia boleh settle masalah kamu. Nabi Ibrahim menunjuk, aku ni pernah buat dosa. Aku ni pernah berbohong pada dosa bohong. Nanti kalau baca sejarah, Nabi Ibrahim ni pernah bohong. Pernah bohong tak Nabi? Itu kapal Allah. Dibohong-bohong ini benar kan? Maksudnya dia kata dia pun ada dosa. Nabi-nabi ni tuan-tuan, dosa besar ya. Tuhan tak marah pun. Punya takut dengan diri sendiri pada padang mahsyar. Kita dosa punya banyak ni relax, brother. Dia dosa mesti kecil. Tak payah, dia tak pergi kepada Nabi Isa. Allah. Kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun tak tahu, dia ada kebimbangan Nabi Isa. Dia kata nasi. Akhirnya jumpa lagi, idhabu ila ghairi. Pergilah kepada orang lain. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tara ila ma nahnu fi. Thumma qala Muhammad, ya Muhammad, orang datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ishfa' lana ya Rasulullah. Syafaatkan kami ya Rasulullah. Semua kena kabul.
Maka Nabi Muhammad SAW dia tak hantar kepada orang lain. Irfa' ra'sak. Dia mula tengok ke atas, mengangkat kepalanya. Maka Nabi SAW arfa' ra'si fa yaqul ummati ya Rabb. Umatku ya Rabb. Selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umat. Ini salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dikatakan siapakah orang yang paling bahagia di akhirat? Ada teruskan ada. Ya boleh. Ada dulu boleh. Nanti mau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Letakkan mikrofon top klik. Baik Zan, kita habis sikit lagi lah. Saya cerita tentang kelebihan Nabi Muhammad dari segi syafaat. Kemudian disebutkan dari sudut syafaat orang yang paling bahagia di yaumul qiyamah. Contohlah dalam hadis disebut as'adun nas bi syafaati yaumul qiyamah. Orang yang paling bahagia di hari kiamat nanti orang yang dapat syafaat Nabi. Sebab apa? Sebab apa orang yang paling bahagia orang dapat syafaat Nabi? Sebab syafaat Nabi ni dia level lain, dia punya kabel. Kabel dia lain. Syafaat Nabi ni untuk siapa? Untuk orang berselawat atas Nabi. Nabi sebut orang berselawat akan dapat syafaatku. Tapi sebenarnya dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmizi menyebut syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku ini bukan setakat untuk orang berselawat. Syafaat aku ini boleh pergi kepada orang yang buat dosa besar kepada Allah. Maksudnya Nabi boleh bagi syafaat kepada orang buat dosa besar. Dalam riwayat Bukhari disebut yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammad fayadkhuluna al-jannah. Ada orang yang dikeluarkan daripada api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhuluna al-jannah. Maka dia masuk dalam syurga. Boleh tak boleh? Boleh berlaku.
maksudnya ada kemungkinan berlaku. Tapi apapun, dalam Quran juga menyebut syafaat ni walaupun Nabi bagi, dia tetap kena mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam kita baca ayat kursi lah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada syafaat ni melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi boleh bagi tak? Nabi boleh bagi. Yang tu yang kita tahu dulu. Nabi boleh bagi. Cuma Allah nak izin tak izin, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang buat perbandingan. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ada problem dengan umat dia. Umat dia macam-macam buat dekat dia, duk sembah berhala lagi. Maka dia pun dah berdakwah, dia pun dah macam-macam, dah ajak mereka tinggalkan berhala. Maka dia pun menyebut faman tabi'ahni fa innahu minni. Ya Allah, ni umatku yang ikut aku ni, yang beriman dengan aku ni, dengan Allah ni, maka dia di kalangan aku. Wa man asani, barang siapa umatku yang mana dia berbuat maksiat kepada aku, mengingkari aku, fa innaka ghafurur rahim. Maka Nabi Ibrahim kata apa? Kalau siapa yang ingkar, sesungguhnya engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun ya Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim bila dalam bab sesuatu perkara, dia serahkan untuk Allah. Engkaulah nak maafkanlah mereka. Ada beza dengan Nabi Muhammad, ada beza. Nabi Isa sebagai contoh. Nabi Isa dalam Quran surah Al-Maidah 118, contohnya Nabi Isa kata apa? In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nampak? Nabi Ibrahim dia kata, ya Allah, siapa ikut aku, dia bersama di kalanganku. Siapa yang ingkar akan aku, maka mereka itu sesungguhnya serah pada Allah, engkau maha pengampun. Nabi Isa pun cakap macam tu, lebih kurang. Dia kata, siapa yang engkau azab, engkau lagi maha mengetahui ya Allah. Tapi bila Nabi Muhammad SAW, dalam banyak doa Nabi Muhammad SAW, Nabi ni dia akan menyebut, Allahumma ghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Beza. Nabi dalam doa-doa Nabi, dalam riwayat menyebut hadis Sahih Bukhari sebagai contoh, Nabi selalu doa, ya Allah, ampunlah umatku kerana mereka tidak mengetahui. Dia ada beza. Nampak? Nabi Muhammad dengan nabi-nabi lain. Bukanlah nabi lain tu tak bagus. Itu memang ada hak kepada nabi-nabi terdahulu. Jangan kita kata pula Nabi Muhammad bagus, nabi lain tak bagus. Dua-dua nabi ada kebaikan, tapi nak menunjuk kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kelebihan. Jadi ada cerita-cerita tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada cerita tu benar, cerita tu palsu. Sebab sirah ni tuan-tuan, bila kita baca kitab sirah, dia tak sama macam kita baca kitab hadis. Hadis ni dia straight, dia saring habis. Dia saring tengok betul-betul siapa orang tu adil tak adil. Dia ni hafal, ingatan kuat, tapi ada benda yang kadang-kadang dia lupa. Darjat hadis boleh turun. Dia ni ingatan kuat, tapi aku pernah tengok dia buat dosa sekian, darjat hadis turun. Dia ni waktu muda kita ambil hadis daripada dia, bila dia dah tua tak ambil hadis daripada dia sebab dia mula lupa. Ada ulama bincang ilmu rijal sampai macam tu hadis ni, nak jaga agama. Tapi sirah ni kadang-kadang dia datangkan kepada kita, dia sebut sesungguhnya kisah sirah ini diriwayatkan daripada orang ini dalam riwayat ini. Tapi dia tak sebut orang ni betul ke, orang ni betul diterima ke ataupun tidak. Dia serahkan kepada orang-orang terkemudian untuk cek orang tu okey tak okey. Sirah ni dia longgar sedikit. Sebab tu kita bila baca kitab-kitab sirah, kadang-kadang kita ambil, kita terima, ada bahagian bila datang pertelingkahan antara sirah dengan hadis, kita pun mengutamakan hadis. Contohnya ada benda-benda, contohnya macam cerita tentang hijrah Rasul. Bila hijrah Rasul, kata dalam Sahih Bukhari, Nabi keluar hijrah pada waktu tengah hari, waktu zuhur, hadis. Tapi bila kita baca kitab sirah pada waktu malam, benda tu membuatkan kita pun dia jadi hold sekejap. Sebab saya bukan ulama hadis nak tengok siapa yang lebih kuat, tetapi itu kita punya manhaj, metodologi kita. Bila ada pertentangan, ada benda masih lagi dibincangkan. Sama seperti tarikh kelahiran Nabi. Ada yang kata 12 Rabiul Awal,
Ada yang kata 9 Rabiul Awal. Sebab dia orang nak kalkulate Nabi, yang pasti dia memang lahir bulan Rabiul Awal. Itu pasti. Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Pasti. Lahir bila? Hari apa? Hari Isnin. Pasti. Sebab hadis sebut hari Isnin. Nabi suka hari Isnin dan Nabi puasa hari Isnin kerana hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tarikh berapa hari bulan tak ditentukan secara pasti. Ada khilaf kata 12, ada khilaf kata 9. Majoriti pun kata 12. Ramai, bukan sikit-sikit ulama kata 12. Tapi tak ada masalah untuk kita. Tak ada lah sampai kena bergaduh. Sebenarnya apa hari tadi? Kalau tidak kita tak boleh ceramah hari ni, kena tunggu 12 hari bulan. Betul tak? Sebab bagi kita yang pentingnya adalah ibarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kelahiran baginda Nabi. Tetapi bila kita baca sejarah sirah, contohnya ada benda yang mungkin boleh diambil, ada benda yang mungkin tak boleh diambil. Tetapi ada panduan-panduan yang kita tengok, walaupun dia ketat ke longgar ke, diriwayatkan oleh orang yang dipercayai. Contohnya dalam sirah Ibnu Kathir, Siratul Rasul, Siratul Nabawiyah Ibnu Kathir. Dia pun karang Bidayatul Hidayah, Bidayatul Nihayah. Dia cerita tentang macam mana tentera Abraha. Allah sebut, dia cerita zaman dulu, beberapa ratus tahun dulu, berapa ramai orang serang Baitul Maqdis, hancur Baitul Maqdis. Beberapa ratus tahun dulu, ribu tahun, serang, Allah tak balas. Tetapi dengan Abraha, bila dia nak serang Kaabah, walaupun orang buat kekufuran dekat Kaabah, tetapi disebabkan tahun itu adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini takwilan ulama, maka tak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hancurnya Kaabah, dengan sebab mungkin tahun itu adalah tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahiqul Maktum. Ulama-ulama karam, takwilan, andaian. Kemudian kita pernah dengar cerita tentang Maharaja Rom punya balkoni runtuh. Ada 14 balkoni dia runtuh. Ada takwilan ini bukan disebut oleh orang-orang biasa, oleh Imam Baihaqi, Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Al-Hilyah, dalam Ad-Dalail An-Nubuwah. Ini ulama-ulama besar sebut tentang peristiwa jatuhnya. Benda ni pasti tak pasti, dia sirah. Dia bukan hadis yang begitu straight, tetapi diriwayatkan tentang jatuhnya 14 balkoni Maharaja Rom punya istana. Ini irhas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang daripada Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Sirah An-Nabawiyah Imam Ibnu Kathir, tentang orang yang mana wanita yang telekup muka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lahir. Bila lahir, letak muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, telekup muka Nabi dengan pasu. Itu adat budaya orang Arab, telekup dengan pasu. Jadi besok dia orang akan buka. Tetapi Abdul Muttalib datang, wanita tu cakap apa? Tak pernah berlaku ni. Apabila pasu tu terpecah dan Muhammad sedang melihat ke atas. Matanya tengok ke atas. Maka ada takwilan tentang kelebihan dia. Cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdagang dalam Safiyur Rahman Mubarakfuri Rahiqul Maktum, yang berdagang dekat Syam. Syam ni laluan dia, highway tu orang Rom punya. Jadi kawasan-kawasan Kristian. Tapi bila sampai dekat satu tempat nama Hauran, tempat orang duk berkhulwah, orang bertapa tu, ada tokoh-tokoh antaranya Bahira yang menyebut tentang kelebihan lelaki ini. Ada cerita-cerita dia. Ini cerita dalam sirah. Wallahu a'lam ketepatannya, tetapi diriwayatkan oleh orang-orang yang menjaga tentang kesahihan. Contohnya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan kisah-kisah dalam sirah. Banyaklah tuan-tuan saya nak sebut. Banyak lagi lah cerita-cerita tentang Nabi. Cumanya bila nak masuk bulan Rabiul Awal ini, kita ambil kesempatan untuk kita cerita. Kalau boleh inilah waktu dia. Tuan-tuan ada sebulan, 4 minggu. Boleh bahagi, saya cadangkan kalau nak buat ceramah Maulidur Rasul ni, kalau boleh bahagi tajuk. Lagi ustaz tu dia cerita sama. Saya pun tak suka juga kalau bagi tajuk Maulidur Rasul saja, saya rasa macam dia general tau. Bagi satu tajuk, okey, ustaz ni cerita tentang macam saya minggu depan daurah. Tiap-tiap tahun kami sebelum Maulidur Rasul buat daurah baca kitab. Tahun lepas kita baca tentang kewafatan Nabi. Sirah kewafatan Nabi. Baca daurah daripada lepas maghrib sampai pukul 12 malam. Baca macam mana Nabi wafat, kisah dia habis. Minggu depan kami ada geng-geng ustaz ni bincang pula tentang zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita nak detailkan cerita isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak isteri Nabi, berapa ramai, kemudian drama-drama yang berlaku dalam keluarga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi tajuk kat ustaz tu cerita tajuk isteri Nabi. Boleh. Mai ustaz tu pula cerita tentang apa tu? Rupa paras Nabi. Contohnya dalam Syama'il Muhammadiyah. Minggu ni rupa paras Nabi. Mendatangkan kecintaan pada Nabi. Minggu depan cerita tentang Ahlul Bait Nabi. Boleh? Ahlul Bait Nabi ni siapa? Anak cucu Nabi. Kenapa kita hanya tahu cucu Nabi 2 orang saja? Hasan dan Husain. Kenapa kita tak pernah dengar nama Umamah? Cucu Nabi. Kita kena kenal menantu Nabi. Ini Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun ada pengkhususan tajuk-tajuknya. InsyaAllah lah. Saya ingat mana-mana surau pun boleh buat. Dan surau ni pun lagi-lagilah kita buat sehingga kita mengenali orang yang sepatutnya kita kenali, insyaAllah. Dia cinta, tuan-tuan. Seronok. Cerita pasal Nabi ni, macam orang baca hadis lah, Nabi suka Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi ngaji pasal muka Nabi, macam mana hidung Nabi, boleh tiru. Boleh tiru dah. Laisa bil abyadil amhad, laisa bil tawilil ba'in. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tak putih sangat, tak gelap sangat. Hidungnya macam ada cahaya, falajin al-asnan, giginya macam ada jarak-jarak sikit. Kan? Dikatakan rambutnya tebal, lebat sampai masuk udhunaihi, kemudian sampai ke bahu. Tapak tangannya syathnul qadamain, lembut macam isi tebai. Dia untuk apa belajar? Bukan boleh tiru pun. Betul? Boleh tiru tak tapak tangan kita nak bagi tiru tapak tangan Nabi? Tapak tangan tak tebal ni tak ikut sunnah. Belajar sebab apa? Sebab mahabbah Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan kecintaan. Macam kita sebut labu kan, tadi saya sebut tadi. Labu. Nabi suka makan macam-macam lah Nabi suka makan. Antaranya labu, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ni khadam, macam orang gaji dalam rumah Nabi. Macam itulah. Dia kecil-kecil, mak dia bagi, ya Rasulullah jaga budak ni. Hadiah untuk Nabi. Jadi dia banyak hafal hadis sebab dia duduk dengan Nabi. Ya, selera makan ni tuan-tuan, dia sunnah jibiliyah. Selera. Kita suka makan masak lemak cili api, orang Negeri. Contohlah. Ni orang Kelantan. Dia tak ada budu tak boleh. Dia kena ada budu. Kahwin dengan orang Negeri Sembilan. Boleh paksa tak untuk orang Kelantan ikut selera orang Negeri Sembilan? Tuan-tuan duduk hostel, mengaji, duduk pula dengan kawan orang Negeri Sembilan, buat giliran masak. Saya orang Penang, mai kat saya ya gulai, mai kat saya ya gulai. Tapi kalau kawan kita Negeri Sembilan, semua benda nak kuning. Contohnya telur pun dia kuning, sayur pun dia kuning kan. Selera. Apa masalahnya selera? Adakah wajib mengikut selera Nabi? Itu jadi persoalan. Kalau Nabi suka makan temikai, batik, kita tak suka temikai, kita suka oren, salah kan? Salah tak? Nabi suka labu, debak. Nabi suka labu. Selera kita bukan labu. Kita ni tak boleh lah. Labu ni tak masuk tekak. Berdosa tak? Tak suka sunnah Nabi. Benda tu tak menjadi larangan. Tetapi kalau kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik kata, aku yang tak suka labu ini, bila duk serve Nabi makan labu lama-lama, maka aku jatuh cinta dengan labu. Itu sebab dia datang. Dengan labu dia jatuh cinta, apatah lagi dengan arahan Nabi, dengan sunnah Nabi yang lain. Jadi benda tu yang kita belajar hari-hari, insya-Allah. Semoga dia mendekatkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu dua soalan sebelum kita berakhir. Saya boleh laju cakap tengok. Soalan ni isyak awal. Tak awal sangat lah. Boleh lah. Ada apa-apa? Dia cerita tentang Nabi ni tuan-tuan, dia kena cerita, digambarkan. Kalau untuk anak-anak, sesuai untuk anak-anak. Untuk orang tua-tua, kita cari yang mana relate dengan kita. Untuk isteri-isteri Nabi, wanita boleh tengok, sebab dia punya cerita tu sangat menggembirakan. Watak mereka berbeza.
Safiyah binti Huyai lain. Zainab binti Harith, Zainab binti Zainab binti Jahsy lain perangai dia. Aisyah lain, Hafsah lain. Ada hikmah Allah buat. Allah ada hikmah. Allah pertemukan mereka. Ummu Salamah lain, watak lain. Tak boleh lawanlah Khadijah. Khadijah ni tak ada drama. Tak ada drama. Dalam hadis Nabi kata, ada ulama kata, Khadijah ni tak ada sesuatu pun melainkan Nabi masuk rumah, Nabi rasa bahagia. Ini lain lah. Aisyah ada drama dia. Hafsah sampai sebahagian riwayat khilaf, Nabi talakkan Hafsah ataupun tidak. Sebahagian kata tidak mentalakkan. Yang sampai Umar marah, Umar pergi jumpa anak dia Hafsah. Maksudnya dia tu pak mertua kepada Nabi. Umar pergi jumpa dengan Hafsah. Umar kata apa? Hafsah, engkau nak apa? Sebab mereka minta dinaikkan nafkah. Ada juga isu tentang isteri-isteri Nabi buat grup, bukan grup WhatsApp lah, buat grup minta naik nafkah. Ada perbincangan untuk naikkan sedikit. Dulu nampak, dulu 41, sekarang dah naik 52 ni takkan sama ya. Contoh jadi dia minta. Maka Umar marah. Anak dia, Umar kata, wahai Hafsah, kalau engkau nak minta dunia, minta dengan bapa kamu. Kalau engkau nak minta dunia, minta dengan bapa kamu. Sebab dalam Quran sebut, kamu semua isteri-isteri Nabi, dia ada komplain sikit. Allah boleh buat semua orang Allah talakkan. Semua isteri-isteri Nabi ni Allah talakkan, dan Allah boleh gantikan wanita lain untuk jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun tak apalah. Okey, duduk Nabi. Bukanlah Nabi menzalimi, ada benda-benda yang mereka tuntut, tapi kita boleh mengaji Zaujatul Rasul, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi, cucu Nabi, kita mengajilah insya-Allah. Ada apa? Satu dah. Saya bagi sikit ruang. Tak ada apa dah, no? Cukup lah. Tak ada apa. Ya. Bulan berapa bulan masuk? Ni Rabiul Awal. 28 Lepas hari ni berapa bulan? Hari ni 19. Hari ni apa? Hari ni 13. Nak masuk Rabiul Awal. Kita boleh buat preparation lah insya-Allah. Baca tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak tak habis tuan, tak habis. Kita daurah pagi sampai malam. Daurah Syama'il Muhammadiyah 400 hadis. Yang kita pun sendiri tak boleh tiru macam saya sebut tadi. Hidung Nabi, rambut Nabi, tak boleh tiru pun. Kita orang Melayu, bukan orang Arab. Tapi kita baca atas dasar keseronokan dan kegembiraan. Apatah lagi baca hadis tentang amalan al-yaum wa lailah, contohnya Imam Nasa'i. Amalan malam sampai pagi. Apa nak amal? Daripada bangun tidur, keluar tidur, yang tu pun tak larat nak amal dah. Tuan-tuan bangun buat apa? Nabi bangun gosok gigi dia, siwak. Laula ana syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu, inda kulli salah. Bersihkan lidah. Nabi bangun-bangun, Nabi tengok bulan dan bintang. Ada dah. Nabi tengok, kemudian Nabi baca surah Ali Imran ayat 190, 191. Buka, ada juga. Kemudian kalau Nabi mendengar bunyi kokokan ayam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdoa. Kalau bunyi anjing, Nabi akan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bunyi keldai apa dia? Pagi-pagi ni, pagi-pagi. Baca doa tidur. Tu baru pagi. Sampai ke malam, nak tidur macam mana, bangun, keluar, punya banyak amalan. Kita saja tak amal. Yang tu masalah kita. Jadi semoga kita semua dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Telaga Kautsar, dan dapat harapkan Allah mengizinkan kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita tentang Nabi Muhammad serta ahli keluarganya serta orang-orang yang bersama dengannya, dan kita akan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan bersama anta ma'an man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru sesuatu kaum, maka dia akan bersama dengan kaum itu.
Kalau kita rasa kita teringin nak bersama dengan Nabi, kita tiru-tirulah apa yang Nabi SAW buat. Tirulah apa benda, tiru sebiji pun tak ada masalah. Sahabat Nabi cakap sekali je, dia orang terus tiru. Nabi semayang, Nabi pergi tangkap jin tengah semayang, pegang tangan buat macam tu. Nabi nak tangkap, Nabi kata kelebihan ini tidak ada pada aku, ada pada Nabi Sulaiman. Kalau tidak aku letak ifrit dekat tiang Masjid Nabawi. Nabi buat macam tu. Sahabat Nabi tengah semayang pun buat macam tu. Ada ingat wahyu baru kot. Wahyu baru kot. Nabi tengah semayang, malaikat bagi tahu, ya Rasulullah, Nabi semayang kadang pakai kasut. Tuan-tuan mungkin tak pakai kasut. Tuan-tuan duduk Malaysia, masjid banyak. Saya duduk Turki, kadang-kadang semayang Jumaat tu memang kena kat luar, kadang-kadang musim sejuk kena pakai kasut. Mana boleh buka kasut? Semayang pakai kasut. Kalau jenis was-was ni dia akan entah duk entah tak semayang. Duk entah anjing entah pakai kasut. Masjid orang ribu kan semayang kat luar pakai kasut. Jadi Nabi pun pernah semayang pakai kasut. Malaikat beritahu kasut Nabi ada najis. Tengah semayang Nabi buka kasut. Semua sahabat Nabi buka kasut. Ingat macam wahyu Allah turun tentang kena buka kasut ketika sedang solat. Tuan-tuan baca tentang Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, dua kiblat. Kenapa dua kiblat? Asalnya pada kiblat Baitul Maqdis. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Nabi bagi signal banyak kali Al-Quran sebut. Ni sayangnya Allah pada Nabi subhanallah. Qad nara, dia bukan Nabi minta tau. Nabi tak minta untuk kiblat tukar ke Kaabah. Nabi tak minta. Dalam riwayat menyebut qad nara. Seolah-olah Nabi tengah duk menghadap Baitul Maqdis ni, Nabi macam kalau boleh tu Kaabah lah. Kalau boleh tu Kaabah. Punya sayang Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pusing tengok Masjidil Haram. Tu Nabi ni dia tak doa pun Allah sayang. Maka semua orang pusing. Nabi jadi imam, Nabi pusing menghadap kiblat. Kalau tuan-tuan, tok imam tengah pusing kiblat. Tuan-tuan mesti syak, dia ni ketum ni. Tapi dia pusing-pusing, semua orang pusing. Satu masjid tu Masjid Qiblatain. Sebagai riwayat kata ada ketika rukuk, ada riwayat sembahyang zuhur, kata pusing, semua pusing. Subhanallah, menunjukkan bahawa betul-betul punya sayang kat Nabi, segala-galanya mereka ikut. Ni Allah sayang dekat Nabi macam kita sebut ni. Orang tinggi suara dengan Nabi, turun ayat Quran. Yang tinggi suara bukan orang lain, kawan Nabi. Ada sebahagian riwayat kata Aqra' bin Habis yang memanggil-manggil Nabi Muhammad dekat rumah. Ada riwayat kata Umar dengan Abu Bakar bukan cakap dengan Nabi lah, cakap depan Nabi. Umar dengan Abu Bakar ni macam dia duk marah. Dok aku kata ni lawan contohlah. Tinggi suara depan Nabi, turun ayat Quran. Innallaha la yarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Punya sayangnya Allah pada Nabi, tinggi suara depan Nabi, Allah turunkan ayat, jangan tinggi suara depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil Nabi dengan gelar dengan Muhammad. La taj'alu du'a Rasul. Dia bukan member kamu, ya Rasulullah. Panggil dengan panggilan yang hormat. Sayangnya Allah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ada cerita sampai rasa bila cerita tentang Nabi ni sonok dia lain macam. Tu tuan-tuan pergi Madinah, tuan-tuan pergi masuk Raudhah tu kadang-kadang tuan-tuan boleh nangis. Kan? Dia feel lain. Dia kalau pi tak ada feel tak rasa apa. Betul tak? Pi tak ada feel lain. Orang yang pi ada feel lain. Dulu kita tak kenal Baqi'. Bila kita belajar tentang Baqi', kita sampai Baqi'. Bawa sebenarnya cerita tentang Mu'tah Jordan, bawa cameraman Astro. Dia orang apa ni ustaz? Kubur siapa ni? Dia tak tahu cerita. Bila kita cerita kat dia, dia turun-turun bah menangis. Kena tahu. Saya duduk Turki dah 4 kali dah pergi dah Istanbul tu. Feel kurang sebab pergi transit, feel sekejap-sekejap. Mai kali baru ni pergi dan duduk 3 bulan ni, saya pergi sebelum pergi 2-3 bulan saya duk baca tentang Muhammad Al-Fatih. Baca tentang sejarah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila sampai saja bumi tu, saya kata ya Allah, kalau mati kat sini pun tak apalah. Dia lain. Yang tu kita duk pergi Mekah, Madinah kadang tak rasa apa. Pergi umrah 10 kali tak tahu kisah. Duk ulang alik itu rumah siapa kita lalu tu. Baru kita seronok, kita dapat penghayatan insya-Allah dengan sirah, dengan masuk Maulid Rasul, kita cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik datang daripada Allah. Semualah baik buruk kesemuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap
pada malam ini kita dapat manfaat. Saya minta ampun, minta maaf terkasar bahasa, terkurang tak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.